Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lebih kurang 30 orang lagi masih belum join kita punya ni. Kita nak terus tak mulakan ke ataupun kita nak tunggu lagi 30 orang? Boleh Su, terus. Kan Teruskan. Okay. Aziz Hanafi, dah ready? Dah. Okay. Alhamdulillah sudah. Yang menjawab tu bukan Aziz Hanafi ya. Alright. Okay. Ini baju merah dia. Merah. Mantap. Sekejap Di mana lagi kawan-kawan kita 30 orang ni? Jam kat jalan mana agaknya ya? Banjir. Ke jam di dalam rumah? Banjir. Dapur ke dalam jam? Jam di atas katil lagi ke? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Rabbi Syrahli, Sadri wa Yassir li Amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita memulakan majlis ilmu kita mulakan dengan umul kita Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Okay. Terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan untuk khusus live streaming hari ini. Hari ini kita bersama-sama penceramah kita Cik Aziz Hanafi, Muhammad Dakir. Ya betul. Nak saya bacakan latar belakang ke? Ke nak terus saya serah pada Aziz Hanafi je? Terpulang. Baca, tak kenal. Tak kenal Kurang popular. Tak kenal. Kurang popular Kenal dia. Saya akan kenal baju dia je. Memang betul kurang popular. Kurang popular Tengok kat gambar ni macam ada iras piuri sikit Saya pun tak pernah jumpa lagi live orangnya kan. Piuris. Okay, Aziz Hanafi merupakan pemegang ijazah sarjana Multimedia Universiti Melaka Ya betul. Kemudian diploma sebelum tu diploma komunikasi di Politeknik Tengku Sirajuddin Perlis. Terus beliau terus mengajar di Kolej Yayasan Pelajaran Johor daripada 2019. Maksudnya dah lama jugalah bersama-sama dengan kita kan di sini Okey, seterusnya saya menjemputlah Aziz Hanafi untuk memulakan kita punya kursusan ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, semoga saya doakan semua kita ni berada dalam keadaan sihat walafiat, berada di mana juga kita berada. Okey. Sebelum saya nak mulakan kita punya sesi ni kan, sebab saya tahu sebab saya pun mengalami situasi yang sama, so saya pun nak minta izin jugalah daripada pihak penganjur. Sebab kita akan menggunakan data
kuota internet yang agak besar hari ini. Okay, termasuklah kita akan gunakan live streaming daripada beberapa platform. Okay, salah satunya platform yang saya telah tunjukkan kat sini yang kita sedang gunakan iaitu Google Meet. Dan nanti kita akan gunakan OBS, Open Broadcast Software dengan FB Live. So ketiga-tiga ini akan menggunakan kuota internet yang agak besar. So dari situ saya nak minta izin lah daripada pihak penganjur, benarkanlah mereka yang menyertai program kita untuk tutup kamera. Tak apa, sebab buat sementara waktulah dari awal ni, sebab nanti akan ada sesi buka kamera juga. Sebab kita akan gunakan buka kamera tu dekat OBS. Dekat OBS ni kemudian kita akan live stream masuk Facebook. So dia guna data yang besar. So bagi nak elakkan data tu habis. Okay. So bolehlah kawan-kawan untuk dulu. Takut lag. Okey, kalau macam tu saya benarkan. Cuma saya je lah, saya insyaAllah lah saya cuba, saya rasa setakat ni masih stabil lagi saya punya, apa nama dia, saya punya data situ. Okay, so saya teruskanlah kita punya slot pada pagi ini. So saya tak nak, saya nak minta izin juga sebab kita ni slot yang santai. So kita tak perlu pun nak secara formal sebab saya pun tak ada boleh je. Okay. Okay. Kat sini juga saya berikan siapa tu? Zulfazli. Make up Okay. Okay. So kat sini kita akan mulakan sedikitlah pengenalan berkenaan dengan live streaming yang akan kita laksanakan pada hari ini. So sebenarnya slot ni istimewa lah saya buat untuk anda-anda semua yang berada dekat Kolej Siasan Pelajaran Johor. So sebelum mulakan lagi, saya nak ucapkan terima kasih jugalah kepada pihak penganjur kerana menjemput saya untuk slot pagi ini. Alright. Okay, tak apa. Tulis dulu dekat inbox tu, nanti saya baca. Okay, baiklah. So, kita akan berbicara tentang live streaming. Okay, live streaming ni apa dia? So, live kat sini dia adalah hidup. Okay, hidup. Macam sekarang ni lah kan, kita bercakap, seorang boleh nampak face to face, itu live. So streaming dekat sini, dulu tak ada perkataan streaming ni. Sebab streaming ni hanya tercipta apabila internet sudah dicipta, kemudian platform medium perantara. Sebagai contoh Facebook yang famous lah sekarang ni. Facebook, YouTube, kemudian apa lagi? Twitch, yang tu saya tak ajar lah. Okay. Untuk slot hari ni, saya akan sentuh live streaming kita bersambung ataupun connect dengan Facebook. Okay. Hanya satu sajalah sebab saya risau tidak cukup masa. Alright. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena lihat dulu keperluan ataupun spek. Requirement lah, asas yang basic, asas keperluan PC komputer untuk kelancaran live streaming ni. Boleh juga kita gunakan live streaming ni yang requirement rendah, tak ada masalah, boleh sebenarnya. Tapi macam tadilah saya cakap kan, bila kita buat live streaming dengan komputer yang rendah, kita terpaksa reducekan penggunaan internet kita. Sebagai contoh, sebab sekarang ni saya sedang live, saya tak guna banyak tab. Kalau lihat dekat sini pun saya tak guna banyak tab, hanya satu sahaja tab. Begitu juga dengan sebelah ni. Okay, apa nama dia? Sebelah, skrin yang sebelah. Sebab apa, saya gunakan kelebihan monitor yang ada lah. Okay, so saya punya Google Meet, saya berada dekat monitor sebelah. So kalau saya gunakan di tempat yang sama, kemungkinan komputer saya berat dan tak boleh berfungsi. Itu pun satu risiko juga. Okay. Sebab tu saya asingkan dekat monitor sebelah. Kemudian monitor yang hendak dipaparkan, nak di live stream kan ni, dekat skrin monitor laptop kita yang special lah.
bukan laptop sambungan. Okay. Yang sambungan tu seperti mana saya bagi contoh, kita mengajar dekat dalam kelas kan, sebagai contoh guru-guru ataupun pensyarah yang ada kat sini, kemudian ada pihak penganjur yang kita pergi ceramah kan ada apa nama dia, slide projector, guna projector tu tadi kan. Itu bermaksud skrin tambahan. Okay, so dekat skrin ini saya gunakan untuk paparan presentation saya. Okay, kemudian saya reducekan saya punya penggunaan memori ni dekat saya punya online apa nama dia, slide presentation. Okay, bolehlah korang ini saya tak ajar korang boleh explore sendiri. Okay, minta maaf saya guna perkataan korang ataupun anda semua yang berada kat sini lah. Okay, ni bolehlah explore Prezi. So saya tak gunakan slide PowerPoint. Okay, saya tak gunakan slide PowerPoint. Okay, kat sini asas keperluan ini kita orang okey je. Okay, masih Ustaz. Okay, so keperluan ni kat mana kita boleh semak. Okay, sebelum saya pergi lebih lanjut, sebab saya akan tunjukkan sedikit lah. Okay, ini adalah bagaimana kita nak cari atau kenal pasti kita punya komputer tersebut okey ke tidak. Macam ni dia sedang menunjukkan PC saya berada dekat ICU. Kenapa? Processing yang berada di mana tadi? Okay, this one ni tadi. This one dengan ni CPU ni. Okay. Ini pun kita kena tahu juga. Sebab jika kita live selama 1 jam dan kita punya CPU usage ni, penggunaan CPU ni diutilize ataupun dia guna sebanyak 100%. Okay. Secara menyeluruh lah. Kan? Kita sukar untuk kita kalau okey, betul. Puan Azrina Syarudin. Okay, kalau kita pakai slide online akan tersangkut juga. Okay. So kat sini kelebihan kenapa saya gunakan slide online, saya berbalik kepada sini kan. Ada sebab ada yang bertanya. Kat sini kita boleh beri kita punya link ni kepada kita punya pelajar ataupun student ataupun audience. Hari ni saya tak beri lagi sebab saya belum publish lagi. Okay. Nanti saya dah publish, saya bagi saya punya slide ni. Okay, yang ini apabila kita dah beri kepada pelajar ataupun audience penonton, so diorang boleh, mereka yang menonton tu, minta maaf mereka yang menonton tu boleh tengok slide ni berdasarkan apa yang kita cakap. Kemungkinan dia punya screen dekat Google Meet tu tak keluar kan, dia boleh buka kat handphone dan sebagainya. So kat situ pun boleh memudahkan dua pihak lah berbanding kita buka kat PowerPoint. Okay, kalau PowerPoint, kita buka PowerPoint hanya berada dekat local PC saja. Okay, sebab kita tak share kepada mereka. Okay, kat situ mereka tercari-cari apa yang penceramah nak beritahu tadi. Tu contoh lah. Okay, contoh. So kelebihan ada online slide presentation ni, kita boleh buka dekat kita punya Gmail, kemudian penonton pun boleh buka benda yang sama. So mereka tak boleh berada dalam ni untuk menonton pun tak kisah. Yang penting dia dapat maklumat tersebut. Okey, kat sini dah nampak dah ni dia dah gunakan 100% usage. Saya pun agak risau jugalah. Okey, tapi insya-Allah lah. Okey ni, tak ada masalah. Alright. So kat sini ini CPU ni kita boleh lihat daripada dia punya speed. Macam ni 2.5 GHz. Kemudian spek yang saya pakai minima i5 lah. Jika Intel, okay, Intel laptop kena lihat lah, ada dua spek. Yang pertama AMD processor ataupun Intel processor. Boleh lihat dekat korang punya laptop tu, ataupun boleh check dekat okay, saya ajar sedikit lah. Boleh check, alamak ni pun dah hang. Okay, pergi dekat this PC, tak ada masalah. Kemudian right click dekat luar sini, pergi kepada properties. Boleh lihat dulu kita punya spek komputer ni
pada tahap berapa? Nampak dia tak keluar kan? Okey, tak apa. Dia tak keluar, saya risau. Okey, saya teruskan. Okey, kemudian jika bukan i5, kita boleh lihat dia punya dual ataupun 4 core. Kat sini kat mana nak cari? Okey, saya pergi satu contoh kat sini. Ini kita boleh lihat dia punya 4 core kat sini. Dia ada tulis lah dekat task manager. Dekat toolbar bawah sini right click kan. Kita boleh cari task manager, kemudian kita lihat berapa jenis core kat situ. Ini yang tadi. Bila kita dah buka dekat sistem properties, kita akan lihat i5, 12GB, kemudian 64 operating system. Maksudnya sesuai lah untuk digunakan pada live streaming kita hari ini. So minima dia, yang ini adalah RAM, memori yang komputer perlu pakai untuk kita runningkan kita punya streaming. Okey, ini dari segi technical. Technical mungkin saya boleh jawab sedikit lah. Jika live streaming tu boleh tanya kepada yang pakar juga. Kat sini pun ada beberapa, ramai juga sebenarnya yang mahir lah senang cakap untuk live streaming tersebut. Okey, so aplikasi yang basic yang kita akan gunakan pada hari ini adalah 3 jenis. Yang pertama adalah Google Meet yang sedang kita live sekarang ni kan oleh pihak pengajar, bagi link Google Meet. Yang pertama tu tak perlu nak diterangkan, semua dah mahir saya rasa. Kemudian kedua OBS Studio. OBS Studio, Open Broadcast Studio. Sekejap lagi kita akan pergi satu persatu jika sempat lah, sebab sekarang pun dah 10.20. Kemudian Facebook. Facebook ni senang cakap wajib lah sebagai perantara. Okay? Perantara dia sebenarnya dua benda. Okay, Google Meet dengan Facebook. Sebab apa? Sebab kita nak paparkan dekat Facebook. Alright. Ada soalan tak dekat sini? Ada yang nak tanya? Ada yang nak tanya tak? Ada yang nak tanya tak? Kenapa tak pakai YouTube ke? Kenapa tak pakai Twitch ke? Ada banyak lagi sebenarnya. Cik Afnan. Berapa speed ini? Apa tu internet yang perlu kita buat gunakan untuk live ni? Sekurang-kurangnya kita perlu ada. Haji Zul lah, Haji Zul. Saya Hanafi. Ya, Hanafi. Okay. Speed okay, speed tu kita boleh lihat dekat sini. Asas keperluan komputer lah. Okay, kat sini boleh cari yang brand AMD ataupun Intel. Internet. Kata yang internet. Sorry, minta maaf. Okay, internet. Internet setakat ini saya pakai 10 MB macam tu. 10 MB ni kalau streaming yang lama tu keseluruhan streaming tu saya pakai. Agak berat lah. Tapi sekarang dah ada Unify, tak ada isu. Sebab sekarang pun kadang-kadang macam ni, kadang-kadang kita antara rakan-rakan mungkin ada yang lain luar bandar, ada yang speed dia. Jadi macam mana nak nak counter tu. Nak counter tu nanti kita setting dekat dalam OBS. Kita setting dia punya frame rate, bit rate, bahasa-bahasa ni kan. Frame tu maksudnya apa nama dia? Kalau kita ada album, frame album tu satu sehelai kan. Itu maksud frame. Nanti kita akan tengok macam mana frame rate yang sesuai untuk digunakan dekat OBS ni untuk kita lancarkan dekat Facebook. Ada nanti. Itu sebab tu saya kena tutup kamera muka tu tadi. Sebab dia makan data juga. Sebab nanti kita akan pakai. Okey. Tanya satu lagi, adakah sesuai ini digunakan dalam PDP kita? Okey. Kalau nak cerita sesuai, ini sudah pasti sesuai sebab dia lebih menarik sebenarnya. Kenapa menarik? Kat situ kita boleh tarik minat apa pelajar-pelajar ni, anak-anak murid kan. Anak-anak murid ni sebenarnya dia tak suka Google Meet. Saya buat juga siasatan dekat anak-anak murid kan. Dia tak minat sangat. Tapi kalau kita buka Facebook, dia suka. Kenapa? Sebab dia boleh scroll chatting kan. Kat situ dia punya like, dia ada love, ada sad, ada okay. Kat situ ada menarik sikit lah dia punya ciri-ciri yang ada. So lagi menarik sebenarnya kalau kita buat dekat Facebook. Tu tadi.
Tapi kita kesian kepada pelajar tu, yang kita gunakan Google Meet sahaja dari segi attendance lah, kehadiran. Kalau Facebook ni kita sukar nak dapatkan dia punya kehadiran lah. Okay, tadi saya dapat satu soalan, yang mana baik antara AMD dengan Intel. Okay, sekarang ni tak ada isu bagi saya lah. Sebab sekarang kita dah berada dekat dunia millennia. Wah, dunia 2020, kereta terbang. Minta maaf, gurau. Okay, so kat situ saya Intel sekarang ni dah lebih, senang cakap, dah maju juga dengan AMD. So dua-dua boleh pakai, tak ada masalah lah. Kalau sekarang ni kita pergi kedai, kita pergi cari yang brand dalam RM1,000 pun dah cukup sebenarnya. Pun dah sesuai untuk buat OBS live streaming ni, tak ada isu. Boleh pakai. Sesuai. Itu slot kemudian lah, lain lah. Nak live gaming kena power graphic card. Okay, lagi satu graphic card. Okay, graphic card kat sini saya tak cerita tadi, tapi ada juga saya pernah try dekat komputer yang tak pakai graphic card, boleh digunakan juga. Hanya requirement yang basic sahaja, boleh, tak ada isu. Okay, seterusnya adalah medium perbincangan. Medium perbincangan ni boleh jadi Google Meet yang kita pakai ni. Nanti kita buat live. Ataupun kita pakai Zoom kan, kita pakai Webex dan sebagainya. Boleh, tak ada masalah. Okay, ikut kesesuaian kita lah. Mengikut kelajuan internet dekat tempat kita tu tadi. So kat sini kita pakai medium Google Meet. Alright. Okay, kita dah pakai. Okay, ni. Okay, sekarang semua boleh lah download dululah. Okay, kalau nak tahu okay ke tidak kita punya komputer tu, kita try download dulu obsproject.com. Okay, nanti saya akan bagilah dekat WhatsApp group, sebab saya tak buka WhatsApp sebab sebelum ni saya pernah buka, kemudian dia ada gangguan sikit, ramai yang kena kick. Ni pun dah ada hash live meeting kan. Kesian lah. Okay. Okay, kemudian dekat sini kita boleh lihat, kita ikut kesesuaian laptop kita. Kita laptop jenis apa? Macam saya pakai Windows. Okay, saya pakai Windows. Kalau pakai Apple, MacBook kan, pakailah macOS. Jangan ambil Windows, tak boleh running. Kemudian Linux, ni special lah kepada developer lah selalunya, ataupun programmer lah selalunya. Okay, kat sini ada 3 jenis. So kita ambil yang Windows. Kemudian apabila kita tekan dia, kita akan direct kepada next page untuk download. Kita ambil download installer, ambil yang atas je, basic. Sebab perkataan Windows, logo Windows ni kan, tingkap. Okay, tingkap kan. Okay, dia akan update lah kat sini, release bila, macam ni June 11, maksudnya baru je publish bulan lepas, 2 bulan lepas. Okay, download installer kat sini. Okay, so tak ada isu dah. Kalau korang developer boleh ambil dekat view GitHub. Tapi saya tak sarankan sebab sukar nak faham. Okay, ambil dekat download installer. Apabila kita dah siap install, kita dapatlah view seperti ini. Alright, saya buka dulu. Okay, ini contoh screen yang saya dah install, dah pasang dekat laptop saya. Okay, kalau saya laju cakap saya sebab dah 10.30. Okay, so kat sini, ini adalah interface, bahasa mudah untuk faham, interface ataupun antarmuka. Okay, kat sini kita boleh lihat dia punya file, dia punya edit, kat sini dia punya clipboard lah, clipboard toolbar. Dia punya menu lah, senang cakap, menu kat sini. Okay, okay, dekat paparan yang awal-awal, apabila kita buka, kita akan dapat jenis paparan seperti ini. Kita kena tahu jugalah. Kalau salah betulkan ya kepada yang pernah live streaming ni. Okay, yang pertama kita akan lihat dia punya preview. Preview ni apa maksud dia? Preview, kita edit apa semua, kita buat makeup background dekat sebelah nombor 1 ini. Dia akan keluar paparan dekat atas tu, preview. Kedua, kita akan nampak program. Program ni bermaksud kita linkkan ataupun sambungkan dengan medium paparan kita tu tadi. Dekat mana? Dekat Facebook. Contohlah, sebagai contoh. So kita akan lihat dekat Facebook akan keluar seperti ini. Kita tak boleh edit dekat sini. Yang kita boleh edit dekat preview. Alright, so nombor 3 ni adalah kita dah siap edit, kemudian kita transition ataupun kita fade to black kan. Apabila kita tekan, automatic program nombor dekat program ni dia akan bertukar. Apa yang
apa yang sudah kita setting dekat preview nombor 1. Macam tu. Ini basic screen. Basic screen yang kita kena tahulah. Kemudian tempat kita nak edit apa-apa sahaja kita punya creativity tu tadi dekat 4, 5, 6, 7, 8. Di sini. Okey, kita ambil satu persatu. 4. Scene. Scene ni kalau kita tengok apa-apa movie kan, dia ada transition. Transition. Contoh Avenger lah, Marvel kan. Mula-mula dah ada dekat Malaysia. Malaysia pula, minta maaf. Dekat bumi. Dekat bumi. Tiba-tiba dia terus cut pergi dekat planet Thanos. Contoh. Itu dia. So dekat scene sinilah yang kita buat transition. Sebagai contoh kat sini. Contoh tutorial ni kan. Ni gelap pula. Okey, iklan. Okey, apabila saya nak masuk kepada scene yang seterusnya, saya buka macam ni. Okey. Dia punya source berbeza. Sebab apa? Sebab dekat iklan ni, ini adalah source ataupun sumber yang berada dekat iklan sahaja. Maklumat dekat iklan sahaja. Contoh kalau kita ada banyak panel kat sini, 1, 2, 3, 4 panel. Panel pertama kita letak background seperti ini. Kemudian panel kedua kita letak background seperti ini. Itu maksud dekat scene. Okey, kedua kita nombor 5 adalah source, sumber. Sumber ini terpulang kepada kita nak letak apa? Kat sini kita boleh letak gambar seperti ini, kita boleh letak muka kita boleh letak timeline soon, bergerak seperti ini, special lah. Timer tak boleh. Timer tu kita kena install software timer, kemudian dia akan running kat situ. OBS ni tak support timer kan ada countdown kan yang macam pihak multimedia KPJ buat tu, countdown. Kejap lagi ni ada ni countdown ni. Kan. 5 minit sebelum live dia ada countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Itu dia. Yang itu pakai software lain. Kalau tak pakai software pun mungkin dia pakai streaming yang dah ada dekat website. So ini yang saya ajar adalah gunakan aplikasi. Okey, nombor 6. Nombor 6 ni basic. Kenapa basic yang perlu ada? Wajib lah senang cakap. Kalau tak ada ni kita punya presentation, kita punya streaming ni kaku, tak ada apa-apa. Senang cakap dia jadi silent comedy lah kat sini kan. So kita kena setting dia punya audio, kita kena setting dia punya speaker. Audio di sini kan, mikrofon di sini. Ni saya lah. Saya cuma ada headphone saja. Saya tak ada external condenser mikrofon ataupun speaker laptop yang kuat. Kenapa saya pakai ni? Sebab kalau saya buka kedua-duanya, dia akan ada gelombang. Gelombang apa? Contoh, bila saya cakap, kemudian suara yang saya ada tu akan keluar dekat speaker recording, kemudian mikrofon tu record semula daripada speaker tu. So, dia akan mantul. Lantun. Melompat-lompat audio tu kan. Tu yang ada bergema tu. Tu yang kita kena jauhkan mikrofon dengan speaker. Macam tu. Alright. So next adalah jangan mantul-mantul sangat. Alright. Tapi freeze. Test cubaan 1, 2. Scene transition ni yang kita kontrol tadi. Okey, sebagai freeze. Hello testing 1, 2. Okey, tapi minta maaf. Itulah. tak cukup data ke? Bukan tak cukup data, kelajuan. Kelajuan. Mantul terus. Penceramah mantul. Okey, jap saya lihat tu saya punya. Tu yang saya terpaksa terkejar-kejar ni untuk present. Saya risau tak cukup masa untuk present. Kesian korang. Mantul sama planet Thanos. Betul lah tu. Ya, saya tengok dulu saya punya laptop. Okay, dia masih 100. Saya harap okey lah ni. Okay, saya dah buka kipas. Lagi satu. Apabila kita lihat kita punya CPU ataupun laptop kita ni 100 kan. Kita kena pasang kipas. Tak boleh lah.
Tak boleh buat apa, kita kena pasang kipas. Okay? Kena pasang kipas. Kipas ni membantu menyejukkan. Sama jugalah apa yang kita faham. Alright. Sambung semula. Dengar tak? Dengar. Alright. Saya minta maaf. Minta maaf daripada pihak saya sendiri. Okay. Masuk kepada scene transition kat sini. Okay, kat sini saya berada dekat macam tadilah saya sambung balik Saya berada dekat bumi. Ni iklan ni berada dekat bumi. So saya nak tukar scene tersebut berada dekat planet Thanos. Okay. Planet Thanos. Okay, sekarang ni sekarang ni apa yang berlaku? Dia punya perpindahan scene tersebut adalah secara flip ataupun swipe ke tepi. Okay. Macam ni lah dia tulis swipe. Okay, saya tukar fade. Fade ni adalah hilang. Okay, hilang ataupun dia kabur sedikit demi sedikit. So tu hilang. Okay, macam tu. Contoh ramai suka pakai fade. Sebab apa? Kita boleh nampak macam kita punya ada super power. Okay, kita boleh letak muka kita tempat yang sama, dekat posisi yang sama dekat screen tersebut. Kemudian kita buat dia punya transition. So jadilah sekarang saya berada kat planet Thanos. Contoh, menarik kat sini. Kalau nak tahu apa nama dia? Kalau yang grafik cantik-cantik tu kan sekarang ni budak-budak selalu pakai, itulah dia sebenarnya. Tapi dia orang pakai CapCut. Okay, CapCut. Itu lain lah. Okay, sebelah ini yang ke-8. Yang ke-8 adalah bahagian kontrol. Kontrol ni adalah kawalan. Bagaimana kita nak kawal kita punya OBS ni untuk kita paparkan dekat Facebook. Scan CapCut. Alright. Okay, sekarang kita pergi kepada next. Itu yang basic. So kat sini awal-awal. Okay, kat sini kalau siapa yang dah ada OBS kita boleh buat sama-sama. Okay, kita boleh buat sama-sama sebab terkejar-kejar nanti kan. Okay, kat sini kita buka dekat OBS kita. Macam ni. Kemudian kita create yang baru. Okay, create yang baru. Saya tak nak create yang ni, nanti cakap kan tu dah ada kan. Okay, so kita create kat sini. Add sahaja. Okay. Add ni dia akan keluar satu slot. Kat sini kita boleh tulislah apa yang kita nak paparkan. Contoh kita ajar matematik. Tulislah matematik. Tapi hari ni kita buat live streaming. Okay. Buat live streaming. Live streaming. Ini saya buat satu scene sahaja saya nak ajar. Saya tak pindahkan scene-scene yang lain. Okay, itu saya tak pakai lah. Itu mungkin videographer pakailah. Videographer Cinema. Cinema. Orang cinema pakailah. Okay. Apabila kita dah dapat scene seperti ini, dia akan blank. Source pun tak ada. Sebab apa? Sebab saya tak letak apa-apa lagi. Terasa saya CapCut user. Terbaik sebenarnya CapCut user ni kalau kita boleh explore. Okay. Okay, yang pertama kita dah buat dia punya scene. Alright. Next. Apa dia? Kita dah labelkan. Kita akan pergi kepada pilihan source. Jangan terperanjat lah macam adik kecil ni kan. Sebab source yang ada memang banyak. Saya tak pastilah boleh paparkan tak atau di sini. Okay, keluar. Alright. Okay, kalau kita lihat dekat sini dia ada beberapa sumber. Source tu sumber lah yang kita nak paparkan. Okay, saya ajar satu persatu. Sikit lah yang basic. Sebab ramai juga yang tanya. Kita ni takkan nak buat live hitam. Macam ni kan hitam kan. Muka saya pun tak ada. Okay. Awal-awal kalau kita lepas install semua benda ni tak ada. Dekat bahagian audio mixer pun tak ada. Kosong. Kita kena setting sendiri. Alright. So dekat sini kita nak capture dulu Gmeet yang sedang berada dekat sebelah saya ni lah. So saya akan ambil Windows Capture. Windows Capture ni Gmeet lah. Boleh je. Saya tulislah apa-apa yang kaitan. Okay. Gmeet ni dia akan minta URL kat sini. So kita akan pilih saja dekat window. Kita pilih satu. Contoh saya nak paparkan Gmeet. Okay, ni Gmeet. So yang saya keluarkan ini adalah Gmeet. Okay, kemudian capture method ni automatic sahaja. Tak perlu usik lah. Sebab nanti kalau usik kita punya gambar akan sama-sama. Macam tu. Mesh title ni biarkan sebab dia akan follow kepada Google Meet punya
title kat situ. So title hari ni CJVJ Seki. Kalau kita buat dekat kalender, mungkin paparan dekat atas tu akan keluar live streaming. Kita boleh setting benda tu. Okey, apabila berada dekat sini, dia akan screen yang terlalu besar. Kita boleh kecilkan. Kita jangan tekan apa-apa So tangan saya tak tekan apa-apa dekat keyboard, dekat dia punya apa nama dia, keyboard key. Okay, so sekarang apa yang saya nak buat adalah saya nak paparkan muka saya kat sini saja. Okay, saya tak nak nanti orang baca kan mesej kat tepi ni, orang baca apa nama dia, screen kat sini kan. Okay, so apa yang saya buat dekat keyboard tu ada perkataan ALT, alternate. Okay, saya tulis kejap kat sini, alternate, ALT, macam tu lah, tapi huruf besar huruf kecil tengok. Okay, saya tekan ALT, kemudian saya kecilkan dia. Tu. Ini orang multimedia pakar ni. Multimedia KPJ. Pakar ni. Yang buat live streaming kita kan. Okay. So saya dapatlah muka saya saja. Saya dah crop. So saya besarkan. Alamak, tak edit sebab saya punya alternate tak lepas. Alright. Okay. So saya nak buang, nak kasih trim sikit. Tekan lagi alternate. Saya rapatkan. Rapatkan je lah. Sama tekanlah mouse alternate jangan lepas. Okay, so dah saya dapat benda lah ni. So saya nak buang benda lah ni. Benda lah ni apa benda yang nama dia? Audio punya icon. Saya nak betul-betul muka saya je kat situ. So saya buat lagi sekali, saya kecilkan. Saya tak nak tunjuk nama saya. Tak nak tunjuk sebab nanti kita akan buat dia punya title. Okay, para-para sini. Okay, background saya pakai background hijau. Okay, background hijau. Baju merah. Saya terfikir tadi sebab saya kekurangan lighting. Lighting ni cahaya. Cahaya. Okay, cahaya. Kalau cahaya tu tak terang kepada kita, nanti kita tenggelam dekat background belakang. So jadi kita hilang lah macam Thanos. Gurau-gurau. Alright. So kita dah ada muka seperti ini. Saya pun letak lah. Terpulang lah nak letak kanan ke kiri kan. So kat sini. Okay, so apa yang ada dekat situ itu bukan kamera daripada laptop saya, tetapi adalah kamera daripada Google Meet. Okay, daripada Google Meet. Okay, cahaya lah. Kalau tak ada cahaya bolehlah beli cahaya kepada siapa yang ada cahaya tu kan. Jangan beli cahaya, beli lampu cahaya. Okay, tu nampak Ustaz Halim dah ada bell ring light dah tu. Saya pakai ni je. Beli kat kedai RM2. RM2 saja. Cahaya dia adalah LED. Ni. Saya tak nak tunjuk nanti silau kan. Tu. Alright. Ni. Okay. So buka lah lighting tu. Dari bawah, dari atas. Sebab tu kalau sesiapa yang pernah rekod bersama-sama dengan series kita. Ada di sini. Series. Okay. Serizal kita. Kat situ dekat studio KPJ ada lighting yang banyak sangat kan. Bukan banyak lah, ada 3 tak silap saya. Kanan, kiri, atas. Macam tu. Sebab apa? Sebab dia nak terangkan background hijau belakang ni, nak hilangkan dia. Alright, itu cerita pasal gambar. Kemudian kita adjust lagi. Kita nak letak kita nak letak gambar. Gambar yang statik. Gambar saya. Bolehlah gambar saya. Okay, dia akan hilang seperti ini. Kita browse saja. Kita cari folder yang kita dah sediakan gambar-gambar tersebut. Carilah di mana-mana sahaja. Alright. So kat sini saya nak pakai ni apa ni? Logo remix. Okay, logo remix nanti. So ini. Okay, ini dululah. Saya tadi nak cari ni sebenarnya. Okay, neon. Okay, neon ni. Ni saja je. Trick. Tak lawa pun. Okay, kat sini dia punya atas dengan bawah. Maksud dia layer dia tak cantik kan. Kita boleh cantikkan dekat sini. Kita right click kat sini pun boleh. Kita buat dia punya order. Move up dengan move down. Okay, kita move down kan dia. Order. So dia berada dekat belakang. Tak cantik kan. Nanti bolehlah cari rectangle neon. Okay, PNG. Cari yang PNG. Jangan cari GIF. Okay, kalau PNG kita dapat seperti ini. Apa beza tu kemudian. Okay, alright.
So kat sini tadi saya nak cari satu gambar yang special tapi saya tak ada, saya dah ada gambar ini background. Background ni yang dinanti-nantikan sebenarnya. Oh dah ada. So saya tukarlah BCK GRD. Okay. Okay, background saya pakai background seperti ini. Okay. Background ni. Kita adjust dulu. Kita setting dulu. Tak ada masalah. Okay, setting. Alright. So saya punya ni kan tak cantik kan? Kita cantik kan dia? Alright. Kita buat dia. Kita buat dia naikkan sampai purple tu sebab saya nak pakai purple ni nanti. Okay. Ni saya order letak belakang sekali. Move to bottom. Alright. So dah dekat tepi. So gambar ni kat sini ada bentuk lock ataupun mangga ataupun kunci. Kita tekan dia supaya kita tak gerak. So gambar ni kita boleh gerakkan. Kat mana nak dapat background ni? Sangkut-sangkut ke? Sekejap. Sangkut ke? Testing 1, 2, 3. Sangkut tadi, sekarang okey. Alright. Tadi sangkut. Tadi sangkut. Okay, baik. Alright. So, kita dah buat yang bahagian, sekejap. Di sini. Okay, kemudian kita itu contoh saya letak muka saya. Kemudian kat sini saya letak lah. Okay, ada yang tanya juga kepada saya, kat mana nak dapat background ni kan? Background ni sebenarnya adalah gambar sahaja. Saya gunakan creativity lah. Korang pun boleh juga gunakan creativity. Okay, gunakan creativity. Okay, dekat mana kita, Allah tak tekan lagi. Alright. Okay, creativity tu kita cari dekat Google. Sebagai contoh, ni kita nak background apa? Pantai. Kita type lah beach. Contoh kita kat sini. Kita boleh ambil yang mana-mana kita suka. Sebagai contoh lah, saya on the spot pemilihan ni saya tak berapa arif sangat. Pemilihan tona warna kan. Saya tak reti sangat. Tak apa, kita try. So saya ambil ni pantai. Save dulu satu pantai. Kemudian kedua saya nak letak kotak video ni kan. Kotak video ni sebagai statik, tak bergerak. So saya boleh cari juga dekat sini. Type sahaja video. Jangan pergi dekat all, pergi dekat image. Image ni kita ambil saja mana-mana yang kita rasa dia kotak. Petak-petak macam ni kan. Petak. Okay, petak macam ni. Alright. So saya dah ada satu. Kemudian kita perlukan apa lagi? Kita tengok lah. Tak perlu. Itu yang basic. Okay, so kotak ni tadi macam mana? Sama juga. Kita buat. Kita cari image. Kemudian ni video. Tulis saja video. Kita namakan dia. Kemudian ni how to upload. Ini yang tadilah. Saya ambil dekat online. So saya letaklah kat sini. Saya tak potong pun gambar tersebut. Boleh. Nak nampak apa sebagai background kan. Okay. So saya kakukan dia. Saya kunci dia. Okay dah kunci. Kemudian mana tadi saya keluarkan Google Meet saya tadi. Yang ni. Saya letak ke atas sekali. Okay. Boleh tak masalah. Saya letak kat sini. Alright. Lebih kurang macam tu lah. So nampak macam tengah buat video dekat YouTube. Macam tu lah. So layer atas layer atas layer. Kat sini sedikit je. Sekarang ni kita tak dapat maklumat apa lagi. So kita letaklah sedikit maklumat dia. Kat sini kita letak teks. Bersama saya. Contohlah. Okay. Kita letak tag kat sini. Tulis.
live streaming bersama rakan kerja. Okey, kemudian kat sini kalau kita tak letak apa-apa tambahan dekat belakang, dia akan jadi seperti ini. Okey, saya nak tunjuk satu persatu. Kemungkinan ada yang tak nampak nanti kan apa perbezaan dia. Okey, kita boleh kecilkan sampai betul-betul sesuai dekat kita punya line kat sini. Alright. So saya dah ada kat sini. So kat sini kekurangan dia adalah apabila kita nak kita nak buat scene, kita nak buat pergerakan, movement, dia akan tak cantik lah. Okay, sebagai contoh, movement tersebut adalah di sini kita boleh right click kemudian kita ambil filter. Okay, kita tekan dulu tulis teks ni huruf T, kemudian kita ambil filter. Okay, dia akan kosong seperti ini. Ini adalah filter kepada tulisan ini. Kemudian sama juga kita pergi kepada simbol tambah. Kemudian yang kita akan ambil adalah scroll. Okay, ambil scroll tak payah rename pun tak apa. Sebab dia tak ganggu apa-apa. Kat sini kita boleh main dia punya speed. Kita nak macam mana? Macam tu, horizontal. Make sure kalau nak matikan dia letak kosong. Okay, yang ini atas ke bawah. Okay. Alright. Dapat Yang ini jika kita nak buat dia punya movement, tulisan tu bergerak dari kiri ke kanan macam berita kan, macam berita macam ni. Okey, nampak tak? Okey, nampak apa yang sedang berlaku kat sini? Perkataan yang sedang berjalan ni dia bersambung. Kita tak tahu mana kepala dia ke mana akhir dia. Macam itulah. Mana awal, mana akhir dia. Okey. So kat sini kita akan buat, kita double klik sahaja, kemudian kita akan buat space. Kita buat space. Space ni bermaksud kita bagi ruang sikit, barulah kita nampak. Okay. Ada live macam tu. So, okay, menarik. Alright. So kalau kita nak panjangkan, kita kena tambah perkataan lah sampai ujung. Boleh, tak ada masalah. Kalau macam ni tak cantik. Sebenarnya tak cantik. So kita nak panjangkan sampai belakang. So apa yang akan saya buat, kita tulislah panjang lagi. Kolej Yayasan Pelajaran Johor. Dah panjang mana dah? Kita panjang situ. Kita letak lagi space. Sampai ujung. Boleh, tak ada masalah. Tu. Alright. Dia dah penuh. Satu title seperti ini. Okay, yang ini. So kat sini ada nama orang pula kat sini kan. Tak best. Nama ni tak best. So kita nak tutup nama tersebut dengan gambar. Sebab saya ambil yang dah siap. So saya ambil lah. Ini mungkin warna dia warna purple ataupun ungu. Saya ambil white, putih, white. Saya cari satu background putih. Background putih ni tak kisahlah apa-apa sebenarnya, tapi lebih kepada rectangle. Cari yang memanjang lah. Okey, macam ni boleh kot. Okey. Okey, saya right click, saya save as putih. Okey. Kemudian saya buka di sini, saya masukkan putih tadi. Sama juga pergi daripada image, kemudian putih. Kemudian mana putih tadi? Putih di sini. Salah. Okey. Kemudian okey. Alright, saya dah dapat background satu. Okey, alamak tak boleh kecil. Anggarkanlah kalau boleh cari yang apa nama dia? Cari yang rectangular, segi 4 tepat. Segi 4 tepat. So segi 4 tepat kan memanjang. Boleh juga seperti ini. Kemudian kita statikkan dia. Ni semua ikut kreativiti ni sebenarnya. Ikut kreativiti. Kalau rasa sesuai, kita boleh letak kat sini. So kat sini kita boleh letak nama saya lah. Nama saya tadi saya dah ada satu video GIF tadi. GIF.
Cari juga. Ni dia. Alright, besar lah pula. Ini dia. Okay. Biarkan, sengaja bagi kecil. Biar orang tengok. Okay. Bila dah ada kat sini, kita keluarkan gambar tadi. Oh, salah. Mana gambar tadi? Gambar tak ada. Image. Okay, masukkan muka dulu. Ini untuk pengenalan lah diri kita kan. Supaya orang tahulah. Kita sedang Cik Nafi, nak tanya boleh? Ya saya, boleh. Sambil-sambil lah. Boleh. Tengok OBS ni macam banyak setting dia. Jadi kalau kita nak buat live, kita nak buat live streaming, adakah setting-setting semua setup ni kita kena buat sebelum kita live ataupun kita boleh buat dulu awal-awal, kita boleh sambung besok ke, boleh di-save ke atau macam mana? Betul, boleh. Tak ada masalah. Itu tak ada isu. Sebab kat sini kalau lihat dekat bahagian scene saya dekat OBS ni kan, saya ada tutorial, saya ada iklan, saya ada KYPJ, saya ada kongsi kisah, saya ada live FB. Yang ini adalah saya punya setting sebelum ini. Tak ada masalah, dia tak hilang. Dia tidak hilang. Macam ini yang boleh set dululah. Boleh. Tak ada masalah. Lagi satu kelebihan OBS ni adalah free. So kita boleh download bila-bila sekati kita. Tak ada masalah, kita tak perlu risau dia punya kunci ataupun key produk. Alright. Nah, itu tadi. Okay, so saya lock. Okay, sekarang saya dah lock kat sini. Okay, so kita akan pergi next bahagian. Kita akan pergi tengok kepada audio mixer. Audio mixer ni dia tidak berubah dekat setiap scene. Nampak? Dia dah ada, dia berubah mengikut kesesuaian yang telah kita tetapkan. Sebagai contoh, macam ni. Kat mana kita nak setting ni, kita pergi kepada setting lah. Okay. For sure lah pergi kepada setting. Kita terus kepada setting. Ya, dia tak keluar pula. Sorry not responding Yang perasan kot. Ya. Saya cari yang tak patut. Okay, katakan ni selingan sebab saya punya OBS sedang not responding. So, saya carilah yang tak patut. Macam ni kita end proses. Kita cari yang nama kita sahaja. Kalau ada kat task manager ni, nama kita sahaja, kemudian yang kita rasa yang kita tak pakai. Yang tak pakai dan sebagainya. Okay, IDM tu saya nak tutup dulu. Alright. Lagi lancar sikit. Okay, benda ni penting. Sebab apabila kita tersilap, dia akan create multiple atau banyak redundant SV host. SV host ni adalah servis laptop kita. Kita tak boleh delete. Itu dia. So kita kena tahulah sikit sebanyak performance kita. Sebab tu apabila saya live streaming, saya buka sekali task manager ni. Sebab saya nak tengok lancar ataupun tidak saya punya laptop ni. Gitulah. Alright. So kat sini saya dah buka setting. So tadi cerita pasal audio mixer. So kita dah buka ni alang-alang tu. Kita tengok dia punya mana lagi? Okay, dia punya setting di sini. Alright. Setting ni, okay, kat sini English. Jangan ambil bahasa Melayu. Nanti kan tak faham pula dengan tutorial saya. Terpulanglah. Bahasa Melayu mungkin korang faham. Sebab biasalah kita ni kan pergi mesin ATM bahasa Inggeris. Tapi cakap bahasa Melayu. Kan? Lebih kurang macam tu. Mungkin ikut kefahaman individu tu sendiri. Kreativiti lah senang cakap. So kat sini saya pakai English. Kemudian theme. Theme ni adalah saya punya OBS. Nak warna hitam ke, warna putih. Nak ikut sistem. Sistem putih. Saya tak nak tekan Korang semua boleh tekan sendirilah. Dekat OBS sendiri. Nanti dia not responding. Saya punya laptop. So saya kat sini saya pakai Rachni. Saya tak faham kenapa Rachni. Rachni ni macam handphone kita tu dia ada dark mode. Okay, bukan dark side tak. Dia dark mode. Nak pakai default dark pun boleh. Kalau default dark ni dia punya setting atas, dia punya menu atas semua hitam lah. Okay.
Susah pula kita nak cari kan. So saya pakai Rajni. Saya. Ikut kreativiti sendiri. Yang lain tak perlu sentuh. Okay, yang lain tak perlu sentuh. Saya tak nak sentuh. Saya tak nak cerita yang bawah ni. Kemudian saya pergi kepada sistem. Okay, sistem ni nanti kita akan pergi sebab kita akan communicate dengan Facebook terus. Okay, output. Output ni pun sekejap lagi kita sentuh. Saya nak pergi dekat audio mixer tadi kan. Okay, dekat sini kita kena tahu dulu kita punya setting audio ni lah. Saya punya mikrofon, saya punya speaker kan. So kat sini sample rate bermaksud penghantaran suara yang saya sedang cakap ni masuk ke dalam mikrofon dan kita dengar semula dekat speaker. Itu dia sample rate. So sample rate yang sesuai adalah 44 kHz. Kecil. Kita tak perlu buka besar-besar. Yang besar ni selalunya resolution video output dia adalah 4K ataupun Blu-ray ataupun apa lagi? HD. Lebih kurang lah. So yang saya pakai ni 480 sebenarnya tapi saya set up HD. Okay, saya set up HD. High definition video. Okay, channel ni adalah kita punya pendengaran. Okay. Kita nak paparkan dekat live streaming nanti hanya dengar dekat sebelah telinga sahaja ataupun kedua-duanya sekali. Kita boleh pilih mono ataupun stereo. So saya pilih stereo lah. Alright. Okay. Kemudian kat sini, yang ini kita kena tetapkan sentiasa sebab kadang-kadang Full HD 1081 betul. Okay. Audio desktop saya pakai headphone ni lah. Headphone ni. Headphone ni nama dia speaker USB sebab saya pakai USB. Kita kena tengok juga kita punya boleh dengan izin. Okay, kita kena tengok kita punya kabel ni. Kabel jenis apa yang kita pasang dekat laptop kita yang akan connect dengan speaker. Apa dia? Sebagai contoh saya pakai USB. Saya tak cabut. Saya risau ada gangguan nanti. Okay, kat sini kan. Kemudian speaker ni adalah speaker laptop saya. Ini adalah Dell ni adalah monitor saya. Okay, so saya nak gunakan audio daripada speaker saya. Kemudian saya tutup yang ini. Satu ni saya tutup. Saya tak nak ganggu. Kalau tak nanti ada banyak sangat mumbling English. Macam itulah kan. Okay. Kemudian audio ni kita akan pakai mikrofon yang sesuai ataupun yang kita telah tetapkan. Macam saya pakai juga yang sama. Mikrofon USB. Microphone definition ni kalau dia tulis high definition audio bermaksud mikrofon laptop kita. Okay. Laptop kita pun ada mikrofon juga. So saya tak pakai, saya pakai yang dekat dengan mulut saya lah. Alright, kemudian satu lagi saya disable. Ni pun saya disable lah. Nak memudahkan kerja. Okay. Okay, kemudian kat sini saya tak sentuh, tak perlu sentuh. Hanya perlu sentuh kat bahagian atas je. Ni saya hati-hatilah dengan scroll Dia boleh tukar juga. So saya biarkan kosong. Okay, so setting speaker dengan audio kat sini. So kita apply. Kita okey. Lama sikit lah sebab dia tengah render. Dia tengah render sekejap. Sebab tu dia not responding. Alright. Saya punya laptop kan pun semakin 100%. Alright. So, not responding. Tak apa. Kita pergi kepada kita punya nota. Okay, nota kita dah sampai kat sini. So, dekat sebelah sini, tadi kan, kita ada bahagian kita punya, okay, dia masih not responding. Dia ada streaming, dia ada recording, dia ada start virtual camera. Yang ni special. Kejap lagi saya nak tunjuk sedikit lah. Apa itu start virtual camera. Okay. Kemudian studio mode. Studio mode dia akan paparkan kanan dan kiri. Macam tadi lah, ada preview, ada program. Nanti kita tunjuk. Ni setting tadi. Exit ni macam biasalah. Kita keluar daripada OBS. Okay. Oh, belum lagi Oh, not responding. Okay. Alright.
Okay, so kita try studio mode. Okay, nampak ni. Studio mode, apa yang berlaku kat sini, saya tak boleh sentuh sebelah program. Okay, tak boleh sentuh. Tak boleh klik pun, satu pun saya tak boleh klik. Okay, saya hanya boleh klik dekat sebelah preview. Preview ni senang cakap tempat kita edit lah. Kita edit, kita setting, kita set up apa semua kan. Dekat preview. Okay, transition ni kalau kita ada perubahan. So sekarang ni saya nak gerakkan saya punya gambar. Saya punya gambar yang GIF belakang ni. Gambar saya. Saya nak gerakkan ni atas. Okay. Kalau kita lihat dekat sebelah sini, di sebelah program, gambar saya tak bergerak ke atas. Macam mana saya nak gerakkan? Saya tekan transition. Okay. Dia flip ke atas. So saya nak ubah semula. Maksudnya kat sini, kalau kita sedang live, sedang buat live streaming dekat mana platform, Facebook, kita perlu edit dulu kat sini. Contoh tiba-tiba ada audience lagi seorang lah kan. Kita boleh gunakan kat sini. Kita boleh setting dia punya fade to black, hilang terus. Ni dalam 300 millisecond. Dalam 3 saat lah. Okay, 300 ni 3 millisecond lah. Lebih kurang macam tu lah. 3 second lah. Okay, so transition lah paling mudah. Okay. Itu studio mode. Alright. Studio mode. Okay, kemudian kita dah settle part dekat OBS sebenarnya. Kita dah setting. Sekarang kita akan pergi kepada bagaimana kita nak lancarkan, kita nak paparkan dekat Facebook. Okay, sebelum tu kita buka Facebook dulu lah. Okay, dengan izin kita bersosial dekat Facebook. Alright. Dengan izin. Boleh. Tak ada masalah. Okay, so Facebook ni. Okay, sekarang kita berada dekat interface home ataupun public. Okay, public kat sini. Public ni pun ada story, ada kita punya what's on your mind. Okay, baguslah. Siapa yang buat ni kan. Apa yang kita terfikir kita tulis. Apa kita terfikir kita tulis. So berhati-hatilah dengan agenda media sosial. Okay, so kita terus kepada live streaming. Kita tekan saja ambil live video. Kalau kita tak jumpa kan, kadang kita ni cari-cari tak jumpa. Kita tekan dulu nama kita. Sebab kita risau termasuk dekat live streaming orang. Okay. Nak elakkan masuk live streaming orang, kita tekan nama kita dulu. Kita masuk dekat kita punya page. Macam ni, apa ni? Alamak. Tak hide. Okay. Ada pembelajaran di luar buku. Okay. Okay, so kita terus kepada live video. Tekan live video, dia akan pindahkan kepada developer mode. Ni nama dia developer mode. Ataupun live producer. Alright. Kita belajar sikit apa yang ada dekat interface Facebook ni lah. Kat sini dia akan beri 4 ciri live producer. Kita nak lancarkan sekarang live. Go live now. Seperti mana pukul 12 nanti kan. Okay, kemudian go live with others. Maksudnya kita broadcast hanya dengan beberapa orang sahaja. Kita boleh tekan ni lah. Saya tak nak tunjuk yang tu. Boleh explore sendiri. Maksudnya kita boleh ajak 1-2 orang je kat sini. Setting. Kemudian kita boleh buat jadual. Schedule live ni bila. Contohlah kat sini lah kita buat kalender. Setting lah bila. Kejap lagi pukul 12 ke kan. Contoh. Ini pun kita setting siap-siap. Kita nak post dekat kita punya timeline lah. Make sure betul. Kemudian title. Title ni kena tulis. Kemudian ni jangan terlupa. Kita kena setting dia sebagai public lah. Sebab kita nak ajak orang ramai tengok ni. Ni. Sebab kita nak buat live kan. So incoming live video ni pula. Ini adalah senarai video yang akan kita apa nama dia? Kita buat. Kita lancarkan. So hari ni kita hanya pergi kepada go live now. Boleh korang boleh explore. Sama-sama tu kita explore. Kat sini saya nak tunjuk dekat bahagian stream setup. Okay. Kat sini ada 3 option. Okay. Ada use camera. Kemudian use pack encoder. Okay. Saya tak nak sentuh yang use pack encoder, nanti confuse. Hanya 2 sahajalah yang saya sentuh.
use stream key. Yang ni kita akan pakai. Okay. Ada yang tanya juga, kenapa saya pakai use camera ni tak ada audio? Okay, sebab dia record kamera saja, dia record muka saja. So tak adalah audio. Kat sini dia keluar apa yang kita cakap. So kalau kita ada penceramah ataupun kita ada member kita, ada kawan kita sekali, suara mereka kita tak dengar. Video live kita tak dengar lah. So kita hanya buat guna use stream key. Okay, use stream key ni secara basic general permulaan dia akan auto buka kat sini on. Okay, so kita tekan dia on seperti ini biru, pastikan dia biru ni. So dia akan use persistent stream key. Maksud persistent kat sini dia akan gunakan key, kita akan gunakan key ni sampai bila-bila, tidak bertukar. Tidak bertukar sampai bila-bila. So kita ambil sahaja copy link tersebut, kita buka kita punya OBS, kita pergi kepada setting. Masuk semula kepada setting. Ni yang nombor 2 di bawah general. Kita masukkan key dekat sini. Paste. Kita make sure kan betul atau tidak dengan kita punya Facebook tadi. Okay, ke atas ni jangan lupa kita ambil Facebook Live. Kita tak jumpa kan. Custom pun boleh. Custom saya tak sarankan sebab dia ada setting yang agak mengelirukan. Dia ada Twitch. Sekarang tengah famous Twitch, Facebook dengan Facebook Live. Okay, hari ni kita belajar Facebook Live sahaja. Okay, Facebook Live sahaja. Server kita ambil default saja, tak ada masalah. Yang ini biarkan pun boleh, nak tekan pun boleh. Saya memilih untuk tidak tekan lah. Biarkan sahaja. Okay, so output. Barulah masuk dekat output sini. Dekat bahagian stream ni bermaksud apa sahaja yang saya setting dekat OBS, dia akan paparkan dekat Facebook. So, penghantaran streaming daripada laptop saya masuk kepada Facebook mengikut ciri-ciri seperti ini. Inilah dia. Encoder, audio track ambil nombor 1 sahaja. Tak payah ambil banyak-banyak. Ambil nombor lain. Nanti keliru. Okay. So kita ambil encoder sahaja yang ada tulis #264. Okay. So kat sini saya ambil yang paling atas lah. Nvidia ni adalah saya punya graphic card. Macam tu. Ataupun saya punya graphic card GeForce lah. Kemudian scale kat sini ini adalah penghantaran output yang akan terkeluar dekat Facebook nanti. So saya ambil yang kecil. Saya tak ambil HD ataupun Blu-ray, tak nak. Suara host boleh dengar? Hello, testing. Dengar tak suara saya? Boleh Coba. Dengar. Alright, terima kasih. Dengar. Dengar. Okay, baik. Terima kasih. Okay, next. Kita masuk kepada bahagian kotak fungsi yang nombor 2 tu kan. Itu ada rate control. Kawalan lah. Kat sini dia ada CQP, VPR, lossless. Saya tak sentuh yang lain sebab saya ikut standard Facebook punya requirement. So Facebook punya requirement dia minta CBR. Ini control bitrate lah ni. Okay. So bitrate saya ambil 2000 kbps sama dengan 2 MB. Maksudnya penghantaran data daripada laptop saya macam tadi kan yang tadi Haji Zul tanya kan kelajuan internet berapa banyak yang digunakan oleh OBS untuk kita buka live dekat Facebook kan? Tak silap saya soalan tu. So kita akan setting kat sini. So kita ikut kesesuaian yang telah ditetapkan oleh Facebook. Kita tak boleh letak lebih. Kalau kita letak lebih makin delay. Delay lah. Delay. Bukan delay. Dia tersekat-sekat sampai ke sana. Dia hantar secara dump. Dump bermaksud secara pukal. Okay. Kalau kita letak sedikit, okay, rendah daripada ni pula kan. Nanti kita punya perkataan ni kan macam bergema. Saya. Macam tu lah. Itu saya nak bayangkan. Okay. Itu contoh. So kita ikut rules, regulation yang Facebook telah tetapkan. Kemudian
keyframe internal. Ni frame. Maksudnya helaian muka surat. Maksudnya kalau dalam dari segi video ni, sebelum jadi satu video yang bergerak-gerak ni dia banyak frame. So frame tu kita setting kosong sahaja. Kat sini sebenarnya dia suruh pilih max quality. Kalau kita pilih max quality, ini adalah hipotesis kepada orang technical fahamlah. Okay. Semakin tinggi kualiti video tersebut, semakin delay lah kita punya video tu. So dia akan delay lah. Sebab apa? Sebab dia nak render tadi. So kat sini saya nak lancarkan 100%. Tiada gangguan. Tiada anas yang saya luar. Saya guna paling rendah. Low latency performance. Tak ada masalah. Sebab setakat ni alhamdulillah kita boleh sinkro dengan audience. Okay, kalau kita nak pantas dan cepat, dah tentu kita kena pakai time 500 ataupun Unify. Alright. So profilnya kita letak paling high, atas sekali. Yang ni tak perlu sentuh, look ahead. Kita tengok saja dia standard. Okay, GPU ni berdasarkan kita punya task manager tadi. So GPU saya pakai yang inilah. So kita pilih saja yang kosong. Tak payah pilih 1 dan nombor 2 dan 3. Kita ambil saja kosong. Max bit frames 2. Maksudnya dia hantar laju ni. Okay, kalau 2 MB ni 2000 kbps, maksudnya penghantaran tu laju. Berdesup lah. Senang cakap, kita buka muka surat laju. Kita buka muka surat buku tu kan, laju. So tiada delay. Itu yang saya nak buat. Tiada gangguan. So kita apply, kemudian kita okay. Alright, sekarang kita dah ready untuk live. Okay, kita dah masukkan stream key juga tadi. Kita dah ambil daripada Facebook punya stream key. Kita copy. Kemudian kita paste dekat dalam setting. Kemudian ni yang tadilah saya dah cerita satu persatu. Ni pun saya dah cerita. Okay, sekarang video yang kita nak buat ni supaya dia tidak tersangkut-sangkut waktu live tu tadi. Ya, kita tunggu. Saya punya ni pun dah kembali not responding. Tak maaf ya. Kita menunggu. Okay, kalau di sini. Okay, ini adalah video yang option lain, iaitu untuk recording. Okay, untuk recording sebenarnya dekat bahagian sini. Apabila kita start tekan recording, dia akan ikut setting ataupun setup resolution yang kita setting. Sebab apa? Sebab kita setting ni dia akan simpan dekat dalam kita punya folder. Okay, macam ni lah folder ni. Kalau saya, dia akan simpan dekat dalam folder video. Dekat bawah tu lah kan. Okay, saya dah tak ada dah, dah buang dah, dah delete. Kalau tak nanti dia hang. Alright. Kat sini saya ambil setting HD Blu-ray 128 720. Blu-ray. Dia belum 4K lagi ni. Okay. Ni Blu-ray lah ni. Blu-ray ke HD macam tu lah. So scale dia saya ambil 128 juga sama. Kemudian downscale ni saya nak cepat. Dia kalau Blu-ray blurry, kabur-kabur. Okay, kabur-kabur tu tak ada masalah. Okay. Kat sini adalah common FPS. Apa tu? Frame per second. Okay. Sebab yang tu je dia bagi, yang lain tak bagi. Okay. Frame per second ni, yang tadilah setelah video ni kita tekan start streaming, dia dah mula hantar dekat Facebook. Dia akan buka setiap satu video tu mengikut frame rate yang kita tetapkan. Kalau dalam undang-undang Facebook, undang-undang. Okay, rules dia minta 30 FPS minima. Tak boleh lebih. 60 ni kena internet yang laju, yang pantas. So kat sini kita gunakan 30. Selalu kat sini ni adalah cabaran gamer-gamers lah, streamer kan. Kadang tengah main game kan, selalu kalau perasan lah anak-anak ke kan, diri sendiri ke main game PUBG, Mobile Legends kan, tiba-tiba ada cakap ping tinggi kan. Maksudnya kat situ penghantaran tu terlalu besar sangat, so mengakibatkan kita disconnected. Macam itulah. So
sebenarnya pakai dekat live streaming ni. So kat sini saya pakai 29 frame per second. Macam tu. Okay, saya okay saja. Sudah. Okay, alright. So sekarang saya lihat kat sini. Saya dah ready. Oh belum. Yang ni saya public lah. Okay, ramai-ramai kita live nanti Okay, kat sini saya tulis mula. Live streaming. Kita kena tulis lah dekat dia punya title. Bersama rakan kerja. Okay. Untuk AC. Kat sini dekat say something about this video. Yang ini adalah description. Penerangan. Okay. Kat sini penting. Kita tidak boleh tinggalkan kosong. Okay. Kita kena letaklah sedikit kata-kata imbuhan, kata-kata selamat datang. Okay. Kat sini kan. Assalamualaikum. Tertinggal. Okay. Dan salam sejahtera. Tonton. Alright. Kita letaklah kita punya ikon. Okay, tak kisahlah ikon apa. Rakan kerja. Alias, kita nak tag nama orang pun boleh, tak ada masalah. Kat sini. Jadi tak? Jadi tak? Oh, tak jadi. Okay, tak jadi. Okay, kita boleh testing. Okay, tak jadi. Dia ada kat sini, tag people. Dia. Tak boleh tag KYBJ. Siapa ni? Okay. Okay. Contoh, macam tu lah. Kita boleh tag juga kalau kita nak. Okay, alright. So kita dah setting dekat sini. Kita dah post dekat timeline. Ataupun kita post dekat page yang kita sedang organize. Yang sedang kita jaga. Pun boleh, tak ada masalah. Sekarang ni saya nak live dekat Facebook saya sahaja. So kat sini perkataan go live ni belum muncul. Belum menyala lah orang cakap kan. So kat sini kita lihat. Saya kecilkan sedikit. Kat sini saya turun live start streaming. Okay. Alright. Kita tunggu sekejap Kita tunggu sekejap. Okay. Okay, dah streaming. Okay, sekarang dia dah stream. Tapi dia belum live. Okay. Bermaksud kat sini kita apa orang cakap kita boleh rehearsal, kita boleh chit chat time, kita boleh relax sekejap kan kat sini. Okay, kita belum live lagi. Kemudian kalau kita nak start recording pun boleh. Kita start recording bermaksud dia akan record kita punya screen yang ada dekat sini. Kalau nampaklah saya gerakkan mouse ni kan. Okay, dia akan record apa yang muncul dekat sini, dia akan paparkan. Alright. Tu. Ada yang buka audio. Dia akan keluar dekat sini. Boleh nampaklah tadi siapa yang perasan. Okay, sekarang kita tengok next. Next kita akan buat kita akan setting dia punya maklumat di sini. Tag sembang kedai mamak. Minta maaf. Oh, belum habis. Okay, sebelum tu kita try dulu go live. Okay, boleh ramai-ramai? Meramai-ramaikan saya punya live. Okay, kita tunggu dulu. Yang ni dia ambil masa lah. Macam tadi saya cakap. Dia sedang tengok kita punya meter. Okay, apabila kita dah live kan, dekat stream setup ni yang tadi, dia tak tunjuk maklumat yang sedang berlaku. Okay, dia tunjuk dekat bahagian dashboard. Dekat dashboard ni. Cuba kita pergi dekat boleh kot. Nak nampakkan latency kat sini. Stream matrix. Sekejap, dia ambil masa. Alright. Okay. Sementara tu, ini mungkin menjawab jugalah kepada pertanyaan Haji Zul tadi kan. Bagaimana kita nak tahu kelajuan internet yang kita pakai sesuai ke tidak untuk kita stream dan sebagainya. Okay, kat sini kita boleh lihat. Ni frame rate per second. Awal-awal lagi kan. Dia dah tunjuk 2 MB megabyte. 2 megabyte. Yang tadi kan kita ambil kan, kalau dekat setting, kalau perasan,
kita pilih di manakah? Okey, ni bitrate. Bitrate 2000 kbps. So dia akan bitrate antara purata 2.0 mbps di sini. Okey, dia render mengikut frame rate per second. Okey, kat sini dia takkan melepasi 30. Sebab apa? Ini adalah requirement daripada Facebook. Okey, kat mana-mana, YouTube ke, dekat channel-channel apa-apa sahaja, Twitter ke, dia akan bagi guideline untuk berdasarkan frame rate ni. Kalau tinggi, kita punya video tu akan tersekat dan hilang. Macam ni lah, saya tak dapat buka. Okey. Okey. Saya betul, saya tak dapat buka. Alright. Ui, ada yang masuk. Ada yang menangis. Kenapa ni? Oh, alamak tuan. Jangan menangis tuan. Okey. Okey, kat sini kita boleh lihat di sini. Dia punya insight. Insight maksudnya pemerhatian. Okey, mata kan. Insight. Sight tu mata, melihat. So, kat sini kita boleh lihat berapa view. Dia punya reaction dia apa. Like ke tak ke, dia akan keluar kat sini. Kemudian ada yang share ke tak. Ada yang komen. Okay. Kalau tak jumpa tu, bolehlah bagi dekat Facebook. Dekat WhatsApp kan. Alright. Okay, bestnya dekat bahagian Facebook streaming ni, dia ada disediakan satu option, iaitu polls ataupun undian. Okay, undi. Okay, betul lah. Okay, kat sebelah sini kita boleh lihat juga. Ini bahagian developer saja. Maksudnya producer. Siapa yang buat live tersebut. Kat sini kita akan nampak siapa yang komen. Nampak ni. Ustaz Alim komen. Wow, Sifu. Encik Hud. Pena Hud Amin. Tahniah. Okay. Bos, ada orang main live tengah kerja. Alamak. Alamak, saya cuti hari ni tuan. Saya cuti hari ni. Okay. Okay, alright. So kat sini. Question ni. Apa khabar? Yang ini saya nak tulis. Sudah. Nampak ya perlu perlu Sudah sarapan pagi? Atau belum? Kita boleh tulis. Tengok kejap lagi, sebentar lagi. Sudah dan belum. Ini contoh santai-santai saja. Kita save. Apabila kita save, kalau kita perasan, sesiapa sahaja yang buka live saya sekarang ni, dia akan lihat soalan ni akan terpapar dekat bahagian bawah. Okey. Nampaknya kat sini dia delay. Okay, dia delay lah. Tunggu sampai keluar soalan tu, bolehlah jawab. Boleh jawab. So mana tadi soalan dia hilang So saya ni tutup lah. Saya risau. Alamak kawan. Alright. Ke dia dah masuk okay, dia dah masuk dekat polls. Tak masuk juga. Ni. Not publish. So saya nak aktifkan poll. Alright. Apabila kita tekan aktif. Waalaikumsalam. Ya puan. Okay. Soalan tak keluar lagi. Okay. Boleh cek. Okay, saya dah aktifkan poll. Apabila kita pergi dekat polls, kita tekan aktif. So dia akan keluar. Keluar atau tidak? Saya tak perasan. Saya cek dekat saya punya handphone lah. Saya cek saya punya handphone. Sebentar. Mana live saya? Live. Alamak. Sebentar saya cek. Dah ada yang jawab belum? Okay. Selalunya, okay. Dia akan keluar apabila kita tekan. Apa pertama kali kita masuk video live tersebut, dia akan paparkan seperti ini. Tu dekat bawah tu ada soalan. Okay. Siapa yang buka menggunakan telefon bimbit lah ataupun smartphone ataupun telefon pintar. Okay. So kita jawab lah kat situ. Belum. Belum. Kita jawab. Kita nak jawab, nak tukar-tukar jawapan pun boleh. Alright. Okay, kat sini saya nak bagi sedikit trik sebenarnya. Trik membantu kita punya college yang sedang buat, yang akan buat live stream kejap lagi.
Alright, kat sini kita lihat kat sini kita punya insight hanya yang klik 11 orang, 20 orang sahaja. Okey, trik dia adalah kita pergi dekat sini, kita like banyak kali. Tekan je lah. Tu macam tu. Cuba tekan. Apabila kita tekan ni kan, secara automatik kita punya insight yang berada dekat paparan ni dia akan naik. Tak apa. Dia tak membantu dari segi capaian audiens, tidak. Dia tak bantu. Tetapi apabila kita sendiri hanya seorang sahaja yang tekan, kemudian like button tu naik dengan tinggi, so automatik kita punya video tersebut, live video akan tersebar dengan lebih cepat. Itu yang tekan je lah. Okay, ni contoh. Okay, tekan je lah. Selalu boleh tekan dekat mobile phone. Okay, sekejap lagi saya refresh. Kita tengok. Boleh kira-kira lah berapa banyak like yang kita akan ni. Okay, dekat stream health. Kita kena monitor juga stream health kita ni. Kesihatan kita punya streaming. Kalau kita tak monitor kesihatan ni, kita akan tersekat di setengah jalan. Kesian. Okay, tak selera nak makan. Alamak, semua sekali belum sarapan. Alright, tengah tunggu soalan tak keluar. Okay, boleh try. Terima kasih. Thank you for the sharing. Alright, thank you. Alright, kat sini. So, kita pergi kepada grafik pula. Okay, dekat grafik ni, ini kita boleh buat dia sebagai live berita, news. Meet keluar dulu baru Facebook. Ada delay. Betul. Sesiapa yang ada delay tersebut kan, yang ada masalah untuk sharing, boleh buat macam ni lah. Untuk Facebook kita semak guna smartphone, kemudian kita hanya buka Google Meet dengan OBS sahaja. Macam tu. Okay, kita try dekat grafik ni. Dekat grafik ni, okay, kalau perasan dekat sini dia ada lower third. Bermaksud lower third ni adalah dia punya subtitle kat bawah. Dia sama dengan subtitle yang bergerak-gerak ni lah. Okay, dekat dalam OBS ni ada ni live streaming bersama ni kan. Ni. Yang ini contoh. Kalau ini pun sama. Alright. Station, ini contoh. Situasi senang cakap lah. Kalau orang tu berada dekat lokasi. Mana-mana lokasi. Roundy. Roundy ni agak cantik sikit. Fancy. Okay. Density berada kat tengah. Okay, simple. Simple lah. Okay, so kita nak ambil roundy. Alright. Kita semak dulu. Kita okay. Kita continue. Apa yang dia akan paparkan. Okay, copy paste URL streaming software. Okay, so kita boleh pakai dia dan kita gunakan dekat sini. So saya tak nak pakai lah. Saya tak nak pakai. Sebab dia akan makan data yang banyak sebenarnya. Okay. So saya tak nak pakai. So saya biarkan je lah. Dah create tu biarkan. Okay, video clipping ni contoh. Apabila kita dah tamat ataupun kita sedang live ni kan, saya nak mention perkataan yang saya dah bagi tahu dekat bahagian sini. Contoh, kita boleh gerakkan. Kita selepas dengar tu, kita boleh gerakkan dekat timeline berapa ataupun kita tulis kat sini timeline dia, duration dia berapa, kita tulis kat sini. Tips live streaming. Ni contoh. Yang ni kita boleh pangkal lah. Ini kita nak semak kita punya grafik ni sesuai ataupun tidak. Okay, kemudian create clip. Okay, dia akan terpapar dekat bahagian situ. Okay, poll tadi kita check dah ada jawapan belum? Okay, selalunya dekat akhir apa nama dia? Akhir slot baru dia akan papar. Okay, itu tadi poll, undian. Sekarang question. Okay, berbeza kedua benda ni. Okay. Kalau dekat Facebook, dua benda ni dia berfungsi, poll adalah waktu hanya sekali saja dia akan muncul dekat kita punya page. Tadi kan yang sarapan pagi tu, apabila kita jawab dia hilang. Okay, yang ini kita try.
kita boleh letak soalan. Soalan apa? Soalan apa? Soalan apa? Dah makan tengah hari? Apa makan je kerja. Minta maaf. Gurau. Okay. Okay, kat sini. Question kat sini kita tiada pilihan jawapan. Okay, so dia akan keluar seperti apa nama dia? Kalau kita tekan kat situ, boleh tekan lah. Ataupun dia akan auto muncul. Automatic muncul kat situ. Kita dah jawab yang tadi. No. Kemudian nanti dia akan muncul dekat sini. Nampak? Soalan seperti inilah. Dia akan terus keluar satu tag kat situ kan. Satu tag kat situ. Keluarlah dan kita akan jawab secara spontan dekat sini. Alamak, cikgu saya pun. Cikgu pun masuk. Tak apa. Okey. Itu dia. Okey, dekat live ni selalunya orang tak tengok. Tak ada siapa pun tengok. Saya sendiri pun tak tengok. Jujur. Kenapa? Inilah yang kita tak suka membaca. Okay. So kat sini kita akan baca sikit lah. Okay. So kat sini adalah help desk. So kalau kita ada apa-apa masalah, kita akan pergi kepada help center. Kita akan komen lah. Kita akan telefon, kontak siapakah help desk tersebut dan kita akan communicate dengan beliau. Siapa yang berkenaan lah. Alright, so kita tengok sudah berjalan selama beberapa minit ni kan. Okay. Untuk kita tamatkan end live ni adalah ada dua cara. Yang pertama, kita boleh end terus dekat sini, end live. So dia akan tamat terus, 100% lah. Yang kedua, kita boleh stop streaming kat sini, dekat OBS kita. Okay. Kita tekan sahaja stop OBS ataupun stop streaming, dia akan automatic tutuplah kita punya live streaming dekat sini. So tekan satu je lah. Kalau yang ini kita kena tekan 2 kali. Dah iklan ke belum? Dah siap audit ke belum? Minta maaf. Terbaca. Alright. Alright. So kita pergi kepada kita punya slide pada hari ni. Okay. Alright. Saya rasa itu sahaja. Saya punya presentation untuk hari ni. Itu sekadar perkongsian kita lah pada hari ni. Mungkin korang boleh belajar lagi lah. Ini kita akan restart. So, well done. So kat sini. Kena access. Nanti dulu saya access. Okay. Pergi kat sini. Tak dapat burger. Saja saya share. Yes. Ada yang nak bertanya ke? Atau ada yang angkat tangan? Boleh share slide? Okay, boleh. Nanti saya kongsikan slide ni. Saya akan publish dia dululah. Sebab saya belum publish lagi. Saya akan kongsikan slide ni. So, kat sini kita akan monitor sahajalah kat sini. Itulah yang berlaku, okay? Background kepada live streaming KYPJ kita lah. Saya tabik lah kepada yang dah live streaming, kepada yang akan streaming, kepada yang producer streaming tersebut, terutama kepada pihak media lah. Okay, terbaiklah support dengan ICT. Dia handle bahagian ni, dia tahu bagaimana nak compatible kan resolution dalam Facebook dengan kita punya live OBS. Macam tu. So kat sini kita boleh lihat dekat bawah sini, ni dia baru muncul. Kat bawah sini dekat dashboard dia muncul lah video yang terpapar dekat Facebook tersebut adalah 720p pixel. P ni pixel pixel, P-I-X-E-L, pixel. Alright. So saya gunakan resolution HD, high definition. So max duration yang dia Facebook benarkan adalah 8 jam. Okay, 8 jam straight non-stop. Okay, kena tahu benda ni. Kat sinilah max. Sebab saya punya account saya share tadi adalah menggunakan Facebook personal. Okay. Facebook personal 8 jam. Tapi kalau Facebook gaming boleh lebih. Tak ada masalah kat situ. Okay. Sebab itulah kita boleh share star. Kemudian Facebook tu boleh dapat duit.
Yang itu next slot lah. Kemudian lah. Jika ada lah. Ataupun nak personal coaching ke. Okay, personal coaching. Tapi kena bayaran sikit lah. Okay, sebab dia perlukan masa kan. Okay, sama-sama kita. Okay. Sama-sama kita belajar. Kemudian audio yang sedang berjalan dan keluar, dia guna AAC, audio format. Dia buat live juta-juta orang tengok. Betul. Kenapa Ustaz Evaluate boleh dapat juta-juta kan? Sebab dia dah well known. Dia dah terkenal. Dia memang orang cakap apa? Icon. So, icon ni tak ada isu. Icon tak ada isu untuk orang kenal. Satu lagi selebriti. Kedua dia gunakan page. Page kan. Kemudian dia gunakan teknik marketing dari banyak platform. Bukan tersekat dekat platform Facebook sahaja. Tak. Dia ada YouTube. Okay. Ada Instagram dan sebagainya. So kat situlah dia create audience. Crowd. Orang cakap. Okay, alright. Kita ada masa dalam 20 minit. Ada masa dalam 20 minit. Ada apa-apa soalan sebelum kita tamatkan? Alamak, burger dah pula. Minta maaf. Alright. Ada lagi 20 minit yang mungkin saya boleh buka kepada semua. Mungkin ada soalan yang nak ditanyakan ataupun ada sahabat-sahabat yang boleh kongsikan. Apa kegunaan star dalam live? Okey, menarik soalan tu. Okey, saya punya live ni tiada star. Okey. Kenapa tiada star? Sebab saya pakai personal. Okey, personal page. Tapi kalau kita pakai, alamak macam ni nak tunjuk Sekejap. Saya sharekan satu page yang saya organize lah. Mungkin page okey, betul lah kita berada di akhir-akhir penghujung perkongsian ni kan. Okay, saya nak share sedikit dengan penglibatan pelajar kita dalam pertandingan seni silat kreatif. Bukan di Malaysia saja. Seni silat tu secara meluas. Senang cakap peringkat kebangsaan lah. Ada 3 orang pelajar lah yang kita tahu kan. Okay, nanti saya share kan. Okay, alright. Dekat sini, ini adalah page saya lah. Yang saya organisekan dari kelab silat seni gayung KYPJ. So kat sini, kalau kita live, dia tak dapat star juga sebab dia tak mencukupi requirement. Okay. Bagaimana nak mencukupi requirement tersebut? Kita kena tengok dia punya permintaan Facebook. Okay. Okay, dekat mana? Alah, bolehlah saya tunjuklah sedikit perkongsian sharing kan. Sekejap Okay. Oops. Bolehlah, saya tunjuk je lah. Okay. Saya nak kongsikan sedikit lah antara page yang saya jagalah, saya cakap manage lah. Okay. Bagaimana kita nak tahu page itu adalah page yang boleh terima star? Okay. Page yang boleh terima star adalah page seperti ini. Apa nama dia? Gaming video creator. Okay, apabila kita buat live menggunakan status gaming video creator, kita boleh buat live dan penonton boleh bagi star. So star itu digambarkan sebagai token, kemudian kita boleh kumpul sebagai streamer, kita boleh tukar kepada duit. Itulah bagaimana streamer Facebook menjana pendapatan jugalah. Okay. Kalau sport dia tak sponsor, school tak sponsor, community, personal blog tidak, kecuali gaming video creator. Itu dia. Alright.
Okay, sementara sebelum kita tamatkan ni kan, ada soalan lagi? Betul-betul, Ustaz Wadi. Share PowerPoint, nanti saya share. Ustaz Anwar KBJ dulu, oh ya ke? Mantap. Alright, minimum 100 followers sahaja untuk generate star, betul? Encik Riza Rizwan, betul? Okay. Untuk dapatkan star yang pertama, make sure kita punya Facebook tu memiliki 100 follower. Alright. Okay. Okay, sebelum kita nak tamatkan, saya nak share jugalah. Nanti saya akan kongsikan video-video peserta daripada KYPJ jugalah. Minta, apa orang cakap, minta ihsan. Ni anak murid kita ni, kan? Salah seorangnya Siti Muslihah Junaidi daripada DSM. DSM? DSM. Semester 3 atau semester 4 tak silap saya. Alright. Semester 3. Oh, ni dah ada yang jawab. Oh, ni anak beliau. Yang siapa? Lokman, tak silap saya. Yang pernah ada yang kongsikan dekat dalam Facebook tu kan? Dalam Facebook, dalam grup tu pelajar KYPJ juga. Okay, ni yang pertama, Siti Muslihah. Nanti saya akan kongsikan link ni. Kemudian yang kedua, pelajar kita iaitu Nurmalisa Eliza binti Sugib daripada D2. Tahniah. Antara yang mencuba. Okay, kat sini. Kemudian satu lagi. Okay, di sini. Ada 3 lah penyertaan yang ini. Iaitu Lokman Nur Hakim Nur Hisham. Okay. Nanti saya akan kongsikan link pelajar kita ni untuk kita sama-sama lah membantu dari segi like, share dan komen. Okay, yang ini adalah pertandingan yang mereka libatkan diri. Semoga diberi apa orang cakap diberi menang. Amin. Okay, tapi saya tak mengharapkan itu kemenangan sebab pelibatan tu pun saya rasa amat membanggakan lah. Saya tak sangka dengan komitmen yang mereka berikan. Alright. Kita ada lagi, kalau mengikut jam saya, kita ada lagi 15 minit. So, ada apa-apa soalan sebelum kita tamatkan? Alright, ada lagi soalan. Selain OBS, apa lagi aplikasi yang sesuai untuk live, untuk pemula? Okay, kalau pemula, kita boleh ambil yang ringan. Okay, yang ini agak berat untuk komputer kita. Sekarang kita beratkan kita punya browser. Okay, yang standard yang kita boleh pakai, yang pertama StreamYard. Ini dia. Satu, StreamYard. Gambar apa ni, itik ke angsa? Kita boleh juga create, tak ada masalah. Kita create saja. Okey, kalau di sini tadi kan isu dia adalah kelemahan internet lah. Kita perlu internet yang pantas jugalah. Tapi kita tak perlu risau dari segi render, gambar dan sebagainya. Sebab itu tugas StreamYard ataupun aplikasi secara online ni tadi. Skip from now, kita title as live lagi. Okay, boleh, tak ada masalah. Kita create broadcast. Kemudian kita akan gunakan StreamYard punya option. So kita letaklah nama apa dia kan. AP, Enter Studio, make sure audio okay. Okay, kelebihan menggunakan StreamYard. Ada banyak lagi sebenarnya. Kita boleh assign gambar yang ada kat sini seperti ini. Kita tekan saja. Berbeza dengan OBS tadi. OBS kita kena set up satu persatu. Yang ini kelemahan dia, kita tidak boleh create banner. Kita nak add banner saja, dia minta pembayaran. Ada yuran lah. Ada yuran. Ini satu. Apa nama dia? StreamYard. Okay. Kita left dulu Kita left dulu StreamYard ni. Kita masuk kepada next. Kita boleh pakai Melon app.
type saja melon. Melon ni tembikai. Melon, tembikai. Okay. Tembikai. Okay, tembikai pun kita boleh pakai. Setakat ni kalau kita nak make up, background apa semua, tak dapat lah. Sebab dia akan keluar dia punya apa nama dia? Logo. Dia kita nak letak gambar kita kena bayar. Itu kelemahan kalau kita stream ataupun nak publish secara streamer, okay? Tapi kalau sebagai pemula boleh je, tak ada masalah. Tak ada isu. Okay? Isu dia kalau kita ajak dengan orang lain. Kalau seorang-seorang boleh, tak ada masalah. Alright, lagi? Kita masih berbaki 10 minit sebelum saya tamatkan kita punya sesi perkongsian live streaming hari ini. Sebab kita pun ada live streaming daripada college kita kan. Okay, jom kita tengok apa nama dia. Live yang banyak-banyak tadi jika ada. Oh, hilang. Okay, ada soalan sebelum saya tamatkan? Saya rasa itu sahaja daripada saya lah. Itu sahaja daripada saya. Lapar, ada makan tak? Ada. Makan sendiri. Saya pun ada cawan kat tepi. Okay. Jika tiada, saya rasa itu sahaja perkongsian daripada saya. Saya nak ucapkan terima kasih lah lagi sekali kepada pihak penganjur kena beri ruang kepada saya untuk berkongsi sedikit sebanyak bagaimana kita nak buat live streaming secara live, okay? Supaya anak-anak murid kita ni boleh dapatkan maklumat dengan menarik lah, dengan seronok lah kalau kita live dekat Facebook. So itu sahaja daripada saya rasa. Jika ada apa-apa mungkin boleh bertanya lah tepi-tepi. PM tepi. Alright, PM tepi. So itu sahaja daripada saya. Salam akhir. Nanti saya akan berikan link URL YouTube anak-anak murid kita tu. So itu sahaja daripada saya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya serahkan kepada pihak penganjur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Azia Hanafi. Dengan ilmu yang sangat banyak. Kalau macam otak saya yang tak komputer ni macam beratnya nak terima kan. Tapi tengok pesyarah banyak respon, insyaAllah mudah-mudahan benda ni bermanfaat pada mereka lah. So kalau tak ada soalan lagi, cuma saya nak ingatkan tuan-tuan dan puan-puan untuk isi borang kehadiran yang saya sertakan link dia tadi tu untuk saya memudahkan saya untuk buat sijil. Itu saja. Kalau dah tak ada apa-apa daripada tuan-tuan dan puan-puan, kita akhiri proses kita ini dengan tasbih, kifarah dan surah Wa'as. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.